Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama uzzaman, khususnya kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang telah mengarang kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang telah dikarang ataupun dihimpunkan segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih lagi perbincangan kita pada bab yang kedua, iaitu taubat. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi perbicaraan tentang taubat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Okey ke tuan-tuan? Suara terang ke? Wajib bertaubat daripada setiap dosa. Ni dia. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyambung lagi kata-kata beliau, wajib bertaubat daripada setiap dosa. Maksudnya tuan-tuan, bila tika mana kita melakukan dosa, dosa ni sama ada dosa kecil ataupun apatah lagi dosa besar, maka ketika itu wajib ke atas kita untuk bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib minta ampun pada Allah. Bila kita buat dosa, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu wajib ke atas kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang bertaubat hanya untuk sebahagian dosa sahaja, maka taubatnya dikira sah menurut ulama untuk dosa yang dia bertaubat itu sahaja. Jadi kalau katalah dia bertaubat itu atas dasar sebahagian daripada dosa, dia tak minta ampun atas segala dosa-dosa dia. Contohnya tuan-tuan, seperti dia kata apa? Saya bertaubat atas dosa saya meninggalkan solat, sedangkan dia ada dosa meninggalkan puasa, ataupun dia ada dosa melakukan maksiat-maksiat yang lain. Maka ketika itu tuan-tuan, taubatnya hanya sah tak? Sah. Taubatnya sah dan hanya berjalan atas permohonan dosa ataupun taubat yang dimohonkan tadi semata-mata. Pengampunan ataupun permohonan pengampunan atas dosa yang dikhususkan itu semata-mata. Jadi dosa-dosa lain yang tak dikhususkan, maka tidak terampun atas sebab dia tidak memohon ampun tadi. Sah tak pengampunan tadi? Sah tak pengampunan ataupun permohonan ampun tadi? Sah. Sah, tetapi hanya berjalan ataupun terlaksana hanya di atas dosa yang dikhususkan. Itu sebabnya kita ni dituntut supaya melakukan taubat di atas segala dosa-dosa. Minta, ya Allah ampunkan segala dosa-dosa. Kenapa seringkali diberikan penekanan disebutkan segala dosa-dosa? Kerana supaya mungkin ada dosa yang kita tahu dan mungkin ada dosa yang kita tak tahu. Tetapi kalau kita sebutkan sebahagian ataupun setiap dosa-dosa yang kita lakukan tadi,
di atas taubat ataupun permohonan keampunan tadi, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, ampunkan segala dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku melambat-lambatkan solat, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku meninggalkan solat, ya Allah, tidak melaksanakan solat, ya Allah. Ampunkan dosa mataku, pandangan mataku, ya Allah. Ampunkan dosa pendengaran telingaku, ya Allah. Ampunkan dosa lisan aku ni, lidah aku ni. Tak banyak baca Quran, jarang baca Quran, kurang berselawat, kurang beristighfar, banyak mengata, banyak mengumpat, banyak melihat perkara-perkara yang lara. Minta sebut. Itu sebaik-baiknya tuan-tuan. Itu sebaik-baiknya kita sebut setiap dosa yang kita lakukan. Tapi kalau katalah tidak ada kemampuan untuk menyebut setiap perincian dosa tadi, maka setidak-tidaknya mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala dosa yang kita lakukan. Tetapi jikalau ada dosa besar, dosa khusus ataupun dosa besar, maka sebaik-baiknya kita sebut dosa besar tadi. Contohnya seperti orang yang berzina, orang yang minum arak, supaya dia lebih khusus taubatnya di atas dosa yang telah dilaksanakan tadi. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya lebih telus, kata-kata, ungkapan, murajaah kembali, pergantungan, harap dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita minta ampun atas secara overall, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosaku, dengan keadaan kita menyebut setiap dosa-dosa kita tadi tuan-tuan, maka berbeza suasana keadaan dia. Bukan keadaan suasana sekeliling, tetapi penjiwaan yang bermain dalam hati dan perasaan kita ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan, ada ungkapan para ulama dalam pembahasan bab dosa. Taubat satu hal, dosa satu hal. Dosa satu bab. Taubat satu bab. Satu bab yang lain. Dosa satu bab yang lain. Bila buat dosa, maka wajib taubat. Tapi dalam pembahasan dosa ni tuan-tuan, para ulama ada mengungkapkan bahawa sesungguhnya besar hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa. Besar hikmah Allah menjadikan dosa, dan besar juga hikmah di sebalik daripada kita rasa bersalah. Satu dosa, kesalahan, kesilapan yang kita lakukan, Allah jadikan kesalahan, Allah jadikan kesilapan, Allah jadikan dosa, kemudian Allah jadikan perasaan rasa bersalah. Kenapa tuan-tuan? Setiap perkara tadi, apa sekalipun yang Allah jadikan yang mungkin pada mata kita nampak perkara tadi tak baik. Contohnya apa? Maksiat. Contohnya apa? Buat salah. Contohnya apa? Dosa. Pada mata kita nampak tak baik. Pada mata kita nampak buruk. Tetapi hakikat ada hikmah kebaikan. Apa hikmah dia tuan-tuan? Disebut oleh para ulama. Salah satunya tuan-tuan, iaitu dengan kita rasa berdosa, dengan kita rasa bersalah, maka ketika itu timbul dan tumbuhlah perasaan rasa rendah diri dalam diri kita, baik sama ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sesama makhluk. Baik sama pada Allah ataupun kepada makhluk. Makhluk sendiri tuan-tuan, kita ada pasangan, baik sama ada suami ataupun isteri pasangan kita. Cuba bayangkan kalau kita ni tak rasa bersalah, tak pernah rasa berdosa, tak pernah rasa bersalah, tak pernah rasa buat silap pada pasangan kita, maka kita rasa diri kita sempurna, rasa diri kita baik. Begitu juga tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bila tika mana kita rasa kita ni tak pernah berdosa, kita tak pernah rasa silap, kita tak pernah rasa buat salah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemungkinan boleh keimanan itu ada, boleh ada rasa ta'abbud, tetapi penjiwaan dalam diri kita dalam melahirkan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi tak sesempurna sebagaimana orang yang merasai dirinya berdosa. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana Allah berikan, Allah Subhanahu Wa Taala beri contoh pada kisah yang berlaku ataupun peristiwa yang berlaku kepada Azazil. Azazil dia tak pernah rasa berdosa tuan-tuan. Azazil tu dia tak pernah rasa berdosa. Azazil tu daripada kalangan jin. Dia daripada kalangan jin, dan sama-sama golongan jin ni dulu satu ketika dia duduk menghuni dunia. Satu penghuni dunia satu ketika dulu sebelum Allah SWT menjadikan manusia, iaitu jin menghuni dunia. Dan dalam keadaan berjalan ribuan tahun jin di atas muka bumi ni tuan-tuan, sehinggakan hari ini
ahli saintis tuan-tuan, mereka menemui bahawa sebelum daripada penghidupan manusia di atas muka bumi ini, ada satu penghidupan yang sangat-sangat moden. Sangat-sangat moden. Sehingga kan di antara lakaran ataupun pertemuan ahli saintis, mereka menyatakan mereka menjumpakan penggunaan atom ataupun penggunaan bahan atom yang terlalu tinggi dibandingkan manusia sendiri pada hari ini. Kerana terlalu canggih ataupun terlalu modernnya satu ketika dahulu. Allah SWT sendiri pun dah lakarkan dalam Al-Quran bahawa sebelum manusia menghuni dunia, iaitu Allah jadikan jin sebagai penghuni dunia. Tetapi disebabkan kedudukan ataupun lakaran ataupun langkah mereka, kehidupan yang mereka jalani, semakin lama semakin moden, semakin lama semakin canggih, semakin lama semakin hebat, sehingga mereka lupa, leka, lalai daripada mengabdikan diri kepada Allah SWT. Leka, lalai. Jangan kata jin, kita lihat diri kita saja hari ni tuan-tuan. Dulu masa zaman tok nenek moyang kita, masa guna perigi, bila air luar rumah, perigi, tandas luar rumah jauh tuan-tuan. Tapi mudah sangat mereka nak bangun tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun beribadah pada Allah sepertiga malam tu tuan-tuan, cukup mudah. Sampaikan tok nenek moyang kita yang tak pernah hafal Quran pun tuan-tuan, tak pandai baca Quran, tak ngaji mana pun. Tapi surah Yasin dalam kepala mereka tuan-tuan. Ini lihat kesusahan kehidupan satu ketika dulu dibandingkan kita hari ni. Hari ni semua hujung jari tuan-tuan. Tandas depan mata, air main petik kat jari saja. Tapi nak bangun tahajud punya susah tuan-tuan. Kemudian handset hanya hujung jari. Tapi nak baca Quran tuan-tuan tak dibanding, tak sebanding dengan orang-orang dulu yang jauh lebih susah tuan-tuan. Lebih susah kehidupan dibanding hari ni. Bukan kita menolak kemodenan. Kita tak menolak kemodenan. Tetapi tuan-tuan, dengan kemodenan hari ini, peratus yang sangat tinggi membuatkan manusia leka, lalai dan jauh lebih susah dalam nak melahirkan ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini keadaan yang berlaku pada golongan jin satu ketika dahulu. Kesempurnaan kehidupan yang ada dalam diri mereka sehingga ataupun dalam kehidupan mereka sehingga membuatkan mereka itu lalai, leka. Akhirnya Allah SWT datangkan ataupun perintahkan kepada para malaikat supaya turun menghancur dan melenyapkan golongan jin tadi, dan meninggalkan hanya sisa-sisa mereka yang tak taat. Dan ketika menghancurkan ataupun melenyapkan golongan jin tadi tuan-tuan, ketuanya siapa? Ketua dalam golongan ataupun rombongan menghancurkan, melenyapkan golongan jin tadi, itulah Azazil. Allah Ta'ala perintahkan Azazil supaya mengetuai golongan ataupun mengetuai rombongan untuk menghancur, melenyapkan jin tadi. Azazil tadi tuan-tuan. Dah tak cukup dari situ. Sehinggalah sampai satu tahap Allah SWT angkat Azazil tadi, bawa naik ke langit, jadi penghuni langit. Padahal dia jin, penghuni bumi. Tapi disebabkan ketaatan, pengabdian, dialah golongan yang soleh yang tinggal, golongan yang masih lagi taat pada Allah SWT, yang masih lagi akur pada Allah. Tapi tuan-tuan, bila sampai ke langit, panggilan, penerimaan, julukan, macam-macam kehebatan yang diberikan kepada Azazil tadi, sehinggakan setiap peringkat lapisan langit tadi tuan-tuan, ada panggilan-panggilan yang hebat terhadap Azazil tadi. Ada yang panggil alim, ada yang panggil wara', ada yang panggil zuhud, macam-macam panggilan-panggilan hebat, keistimewaan yang diberikan kepada Azazil, sehingga sampai tahap tuan-tuan, para malaikat sendiri itu pun tuan-tuan, mereka meminta kepada Azazil untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berdoa, minta pada Allah tu pun tuan-tuan, malaikat minta pada Azazil. Tetapi itulah dia tuan-tuan, kesempurnaan demi kesempurnaan, kesempurnaan demi kesempurnaan, sehinggalah sampai satu tahap Allah menguji Azazil tadi. Allah uji bukan Allah Ta'ala nak tengok. Tu kita kena faham konsep tadi. Macam kita, Allah uji kita dengan diberikan musibah tuan-tuan, bukan Allah nak tengok. Allah dah tahu. Dia tak tahu, dia maha mengetahui. Allahu alim. Allah tu alim. Allah tu maha mengetahui. Sifat mengetahui itu wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap apa yang berlaku pun atas iradah Allah, atas kudrah Allah.
Jadi Allah Ta'ala menguji itu atas untuk kita melihat semula diri kita, memperbaiki diri kita. Allah memperlihatkan diri kita kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita. Itu dia. Jadi sampailah Allah Ta'ala uji untuk memperlihatkan kepada Azazil supaya Azazil itu kembali mentauhidkan Allah, melihat segala kekurangan yang ada dalam diri dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dijadikan manusia ataupun jadikan Nabi Allah Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini dia. Allah mengutarakan keinginannya untuk menjadikan manusia ataupun Adam ketika itu tuan-tuan sebagai khalifah di atas muka bumi. Sehingga kan dipertanya dalam tafsir tuan-tuan, ulama sebut ada sebagai ulama menafsirkan qalu ataj'alu fiha. Qalu ataj'alu fiha tu ulama mengutarakan semula kepada Allah. Para malaikat mengutarakan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa masih lagi nak jadikan manusia di atas sebagai khalifah di atas muka bumi, sedangkan mereka may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan mereka melakukan fasid, kerosakan di atas muka bumi. Dalam tafsiran tuan-tuan, sebagai ulama tafsir menggambarkan bahawa para malaikat ini dia tidak mengetahui bahawa yang nak dijadikan itu bukannya golongan jin tapi manusia. Nampak sangat dia tak tahu, dia tak kenal. Sebab sebelum tu tak ada pun manusia. Macam mana dia boleh kata manusia tadi man yufsidu fiha wa yasfikud dima, melakukan fasid, kerosakan di atas muka bumi. Tetapi ada sebahagian ulama tafsir menyatakan itu bukan kata-kata, itu kata-kata para malaikat kepada Allah, tetapi disampaikan daripada kata-kata Azazil yang rasa tak puas hati. Yang rasa tak puas hati. Kenapa manusia pula belum dijadikan lagi, baru Allah SWT nak mengutarakan untuk menjadikan manusia, dah Allah Ta'ala bagi tahu dia akan diangkat sebagai khalifah di atas muka bumi. Kalau bahasa kita lebih kurang macam ni lah tuan-tuan, bahasa hati. Bahasa hati kita. Aku ni duduk kampung ni lama dah, tapi kenapa tak diangkat aku sebagai ketua kampung? Sedangkan budak yang baru datang 4-5 tahun duduk kampung ni, jalan kampung pun tak habis kenal lagi, dah sibuk angkat jadi ketua kampung. Lebih kurang bahasa dia macam tu lah yang berlaku kepada Azazil. Dipandang hebat, dipandang sempurna, akhirnya dia mempersoalkan apa yang hendak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Itu sebabnya ada sebahagian ulama menyatakan Allah SWT jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan Nabi Allah Adam ni tuan-tuan salah satu sebab untuk ujian kepada Azazil ataupun Azazil ketika itu tuan-tuan. Ni yang sangat bahaya ni. Bila kita tak ada rasa berdosa, tidak rasa bersalah, tidak ada rasa kekurangan pada diri kita. Orang asyik jet kita. Dia asyik jet kita je. Handsome, pandai, cerdik. Itu sebabnya tuan-tuan, kehidupan kita ni ada keterikatan dengan qadar Allah SWT dan iradah Allah. Apa yang Allah SWT jadikan ni tuan-tuan ada sebab, dan apa yang Allah berikan pada kita itu adalah yang paling terbaik. Itu sebab Allah Ta'ala sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan mungkin kamu tidak menyukai sesuatu perkara tersebut, padahal padahal dia adalah baik bagi kamu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu perkara tersebut, padahal dia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bermula Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui, padahal kamu tidak mengetahui. Allah Ta'ala tahu mana yang paling terbaik. Kadang-kadang kita rasa kenapa Allah jadi kita begini, kenapa tak bagi kita begini. Kita mempertikaikan. Kerana sesungguhnya di atas sesuatu perkara itu adalah yang terbaik Allah SWT berikan kepada kita tuan-tuan. Saya datangkan satu contoh. Ini contoh ni luahan daripada seorang ibu. Luahan daripada seorang ibu sendiri tuan-tuan, yang mengikuti kuliah duha. Habis je kuliah duha tuan-tuan, saya nak balik, tiba-tiba ada seorang ibu dia panggil saya. Ustaz, dia kata, boleh tak saya nak minta 5 minit masa Ustaz, dia kata. Boleh makcik, sila, saya kata. Silakan.
Ada apa makcik? Lepas tu makcik tu pun cerita. Makcik tu usia dia 80 tahun tuan-tuan. Usia dia 80 tahun. Usia dia 80 tahun, dia cerita dia ada 5 orang. Dia ada 4 orang anak. Dia ada 4 orang anak tuan-tuan. Anak dia ni, 4 orang ni tuan-tuan. Yang pertama ni doktor. Yang lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang, saya cerita ni lebih kurang. Ada pertama ni doktor. Yang kedua ni peguam. Yang ketiga ni tuan-tuan, anak yang ketiga ni belajar tak habis. Dia cuma ada SPM saja. Anak yang keempat ni engineer. Ni jangan terasa hati, tak lah. Ini cerita makcik ni. Saya kongsi dengan cerita pasal makcik ni. Jadi keempat-empat anak dia ni, dia terasa ataupun makcik ni sendiri pun rasa tak puas hati terhadap anak yang ketiga. Anak ketiga ni tuan-tuan, habis-habis dia kerja kilang saja. Habis-habis dia kerja kilang. Jadi dia dengan suami dia memang rasa tak puas hati dengan anak yang ketiga ni. Pandang, yelah, perasaan tu bukan benda boleh buat-buat. Kenapa ngaji tak tinggi, sedangkan abang kau ngaji tinggi, doktor, kakak kau peguam, adik kau engineering, orang hebat-hebat tuan-tuan. Dia cuma SPM saja, kerja kilang aja. Kerja kilang tuan-tuan. Tak lebih daripada tu. Sampailah satu hari tuan-tuan, pakcik sakit. Suami makcik tadi dia sakit. Kena stroke. Waktu pakcik sakit, macam pakcik kena stroke, anak yang pertama dia balik tuan-tuan, dia doktor. Dia balik, dia tengok pakcik. Terus dia kata, bah dia kata, minta maaf lah sibuk, dia kata, tak apalah, saya bank in duit. Kat situ je makcik dah mula terasa hati sebab dia doktor, sepatutnya dia orang pertama yang dia kena bela adalah bapak dia, bukan orang lain. Sebab bapak dia ni yang berhabis-habis pula, habis duit menyekolahkan dia jadikan seorang doktor. Sepatutnya ilmu kedoktoran tadi yang pertamanya pergi pada bapak dia. Ni makcik tu sendiri cakap. Saya nak nukilkan balik tuan-tuan apa luahan makcik tadi. Dia boleh datang sekejap. Minta maaf saya on call, dia kata. Saya sibuk. Tak apa, nanti saya cuba hantar nurse ke ataupun saya cuba tu. Habis-habis cakap macam tu, lepas tu dia masuk duit je. Gitu juga anak yang kedua peguam tuan-tuan, jenis sibuk. Datang jengah balik. Tak ada seorang nak datang tunggu. Merawat pakcik. Cuba bayangkan makcik tua dengan pakcik yang stroke tadi, nak diangkat, nak dimandi. Begitu juga anak yang keempat tadi tuan-tuan, orang hebat pun datang jengah balik. Last kali tuan-tuan, makcik pun tak lama makcik pun disebabkan mungkin tekanan, dengan keadaan penat sangat jaga pakcik yang stroke tadi, akhirnya makcik pun sakit. Makcik sakit tuan-tuan. Bila makcik sakit, tak lama tu tuan-tuan, anak yang lain tu semua macam biasa. Balik datang jenguk, balik. Datang balik jenguk, balik. Datang jenguk, balik. Habis-habis dia bank in duit. Jadi tuan-tuan, sampailah satu hari, tiba-tiba anak yang kerja bank, anak yang kerja kilang ni tuan-tuan, dia balik. Dia balik dengan beg besar. Tuan-tuan. Makcik ni tanya, kau ni kenapa balik dengan beg ni, kau tak kerja ke? Anak dia kata apa? Saya ni dah berhenti kerja bah. Mak, saya berhenti kerja. Terkejut pakcik-makcik. Kenapa kau berhenti kerja? Kan kau lah elok-elok kerja kilang, dah lah susah nak dapat kerja. Kau ni tak ada masa depan. Tiba-tiba yang dah ada tu pun kau tinggalkan. Tak apalah mak, rezeki saya insya-Allah Allah bagi, dia kata. Saya berhenti sebab saya niat saya nak jaga abah, jaga mak, dia kata. Saya tengok tak ada orang nak jaga, tak apalah saya berhenti. Meleleh ketika tu tuan-tuan, menangis pakcik. Pakcik menangis, makcik menangis, Allahu Akbar. Anak yang diperkecil-kecilkan selama ni, rupanya itulah yang menjaga dia ketika dia susah. Ni tuan-tuan, kita tak tahu kehidupan kita mana yang terbaik tuan-tuan, dan caturan mana yang Allah Ta'ala nak letak. Dan pasti tuan-tuan, setiap apa yang datang daripada Allah SWT adalah yang terbaik. Walaupun mungkin tak baik pada mata kita, pada mata kita yang melihat nampak tak baik, tapi hakikatnya tuan-tuan, ada keterikatan kebaikan besar. Mungkin tak di dunia, tapi setidak-tidaknya tuan-tuan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kita balik dalam pembicaraan dosa tadi tuan-tuan. Penting tak dosa? Penting. Dosa penting. Tapi jangan sengaja buat dosa. Kenapa buat dosa? Supaya kita jangan tuan-tuan. Tetapi dosa yang ada, dosa yang dah terlepas pandang, kita jadikan sebab untuk kita menambah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi nak melahirkan rasa kesinambungan pengabdian ataupun rasa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri kita
daripada sifat rasa sempurna, rasa hebat, rasa takjub, rasa takabur, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Hadirin sidang online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, tuan-tuan. Ini kisah Azazil. Sungguh-sungguh besar ibrah dan pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Azazil. Akhirnya, tuan-tuan, bila Allah jadikan manusia, Nabi Allah Adam diperintahkan untuk sujud. Tidak sujud mereka. Azazil tadi tak sujud. Sampailah Allah Ta'ala cap dia sehingga menjadi iblis. Apa maksud iblis? Iblis ialah golongan yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Ini dia. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau. Dalil yang mewajibkan bertaubat amatlah banyak. Sama ada daripada Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma' ulama'. Ini dia, tuan-tuan. Dalil mewajibkan kita untuk bertaubat pada Allah. Bila kita buat dosa, maka kita bertaubat. Buat dosa, wajib taubat. Tak berdosa, tak buat dosa pun dituntut bertaubat. Tapi tak adalah sampai hukum wajib. Mungkin sunat, mungkin harus. Tapi taklah sampai wajib. Tapi kalau kita bertaubat, itu jauh lebih baik. Itu sebabnya, tuan-tuan, para ulama' mutaakhir ini, tuan-tuan, ulama' sebut, setidak-tidak dalam zikir, dalam zikir kita tu, tuan-tuan, jangan tinggal 2 zikir. Setidak-tidaknya, tuan-tuan, seharian hidup kita ni, tuan-tuan, jangan tinggal 2 wirid ataupun 2 zikir. Yang pertama istighfar, yang kedua selawat. Tu setidak-tidak. Kalau lebih baik. Tetapi setidak-tidak, tuan-tuan, dalam situasi keadaan ini, jangan ditinggalkan sesekali beristighfar, mohon ampun pada Allah SWT, dan berselawat ke atas Nabi SAW. Sekalipun kita tak berdosa. Sekalipun mungkin kita rasa kita tak berdosa, kita tak melakukan dosa, kita tak melakukan maksiat, kita tak melakukan kesilapan, tuan-tuan, tetapi memperbanyakkan istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setidak-tidaknya, tuan-tuan. Kenapa? Nanti kita tengok kat depan. Banyak kebaikan-kebaikan hikmah di sebalik daripada beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ini pertama sekali. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 31. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana supaya kita termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang beruntung. Ini, tuan-tuan, 3 perbicaraan Allah SWT dalam ayat ini. Yang pertama, Allah SWT perintahkan kepada kita supaya kita bertaubat pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? La'allakum tuflihun. Supaya kamu termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Kalau kita lihat ayat ni saja secara jelas dah menggambarkan kepada kita, tuan-tuan, bukan hanya disebabkan dosa, tetapi dengan dosa kemudian terus bertaubat pada Allah SWT, itulah jalan untuk kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang yang mendapat kebaikan, orang yang mendapat kesejahteraan, tuan-tuan, keuntungan. Apa maksud keuntungan ni, tuan-tuan? Keuntungan ni lebih besar daripada laba. Laba dan keuntungan sama. Lebih besar daripada modal. Itu maksud dia. Kita berniaga. Kita berniaga, tuan-tuan. Dia ada modal, dia ada untung. Itu, tuan-tuan. Kalau kita berniaga hanya dapat modal tu pun dah kira baik dah dalam keadaan sekarang ni, tuan-tuan. Tapi kalau dapat untung tu jauh lebih baik. Tapi kalau katalah modal pun tak balik, tuan-tuan, rugi. Itu nama rugi. Kita keluarkan modal RM100. Jual nasi lemak, tuan-tuan. Pagi-pagi nasi lemak nasi lemak apa dia panggil? Nasi lemak daun pisang. Nasi lemak daun pisang, ikan masin. Kita jual, tuan-tuan, modal RM100. Hari pertama kita berniaga, tuan-tuan, jangan kata RM100 modal tadi. Jangan kata untung, modal yang RM100 pun tak balik, tuan-tuan. Hanya dapat RM30 saja. Itu dipanggil rugi. Hari kedua kita pula berniaga lagi, tuan-tuan. Teruskan berniaga. Berniaga, alhamdulillah, dengan izin Allah. Untung tak dapat tapi modal balik.
RM100 tadi dapat balik. Hari ketiga berniaga dengan izin Allah SWT. Bukan sekadar modal tetapi untung. Ini dia kata untung. Cuba bayangkan orang yang bertaubat, Allah Ta'ala SWT perintahkan supaya kita bertaubat, tuan-tuan. Untuk kita dapat dalam golongan beruntung. Bukan hanya sekadar Allah SWT mengampunkan dosa. Itu sebabnya nanti tuan-tuan di hadapan nanti ada satu surah yang didatangkan. Ataupun kalau tak pun saya sebut pada malam ni tuan-tuan. Ada satu surah yang Allah SWT datangkan. Dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh tuan-tuan Allah Ta'ala sebut fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala sebut fastaghfiru rabbakum, maka mohon ampunlah kamu akan Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu tu Maha Pengampun. Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun. Minta ampun pada Allah. Jangan kita samakan Allah SWT tu macam kita. Kita ni tuan-tuan, kita manusia ni lain. Laisa kamislihi syai'un. Allah SWT tu dia tidak ada sesuatu pun yang boleh menyerupai dia. Baik sama ada sifatnya Allah takkan sama sifat dengan sifat manusia. Sifat manusia ni takkan sama sifat Allah. Perasaan manusia ni takkan sama dengan perasaan Allah. Jauh lebih luas rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya seringkali kita dengar kita sayang seorang. Kita sayang si A contoh, sayang tiba-tiba si A tadi meninggal. Pernah dengar tak ayat ni tuan-tuan? Sayang kita pada dia, Allah jauh lebih sayang. Tu ayat dia kan. Sayang kita pada si fulan, Allah SWT jauh lebih sayang. Tu ayat dia. Kita sayang pada anak kita, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil, Allah jauh, Allah Ta'ala tahu. Dia jauh lebih sayang kita. Walaupun mungkin pahit, yang pahit itu perasaan kita semata-mata, tapi hakikatnya ada kebaikan besar. Allah Ta'ala kata apa tadi? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohon ampunlah kamu akan Tuhan kamu, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah SWT tu akan mengampunkan segala dosa kamu tadi. Minta ampun dengan Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ni tuan-tuan tengok bila Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila Allah SWT ampunkan dosa kita tuan-tuan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah SWT akan turunkan hujan daripada langit. Turunkan hujan daripada langit. Dengan maksud, ada dua maksud. Yang pertama maksud hakikat, dan ada maksud majazi. Maksud hakikat ni tuan-tuan, memang Allah Ta'ala turunkan hujan. Itu sebabnya bila hujan taklah, dah lama kemarau tuan-tuan, dituntut ke atas kita supaya memperbanyakkan taubat pada Allah SWT. Bukan kemarau sahaja, bahkan semua musibah, termasuklah COVID-19 ni tuan-tuan. Selain daripada kita berusaha untuk berubat dengan zahir, dengan usaha tadi, dalam masa yang sama perlu kita mempertingkatkan taubat, memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas sifat-sifat ataupun dosa-dosa, lebih-lebih lagi dosa lalai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara jalan yang paling terbaik untuk menangani sesuatu kesulitan ataupun musibah, wabak, iaitu dengan memperbanyakkan istighfar dan bertaubat selain daripada kita berusaha berubat. Itu dia tuan-tuan. Kita ni terhambat, susah, sulit, semuanya berpunca daripada dosa. Hati tak tenang, kepala serabut, buat kerja tak jadi, buat bisnes ni tak jadi, buat itu tak kena, buat ini tak kena tuan-tuan. Buatlah apa sekalipun, serabut kepala. Serabut kepala, sakit jiwa. Jadi tuan-tuan, tidak ada jalan lain kecuali dengan memperbanyakkan taubat, membuka. Dengan dosa tadi terhambat, rezeki terhambat, urusan susah, payah jerit, maka buka haluan-haluan ataupun laluan-laluan tadi tuan-tuan, jalan-jalan tadi yang terhambat dengan dosa tadi, dibuka hambatan tadi dengan memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara maksud sebalik daripada yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang dengan makna hakikat dia tadi, lahiriah dia, Allah Ta'ala turunkan hujan tadi. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah memberikan harta. Ini tuan-tuan jelas. Setelah innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun tuan-tuan.
Allah Ta'ala sebut yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Allah memberikan harta-harta, amwal bukan mal. Mal ni tuan-tuan satu harta. Mal satu harta, amwal banyak harta. Kita rasa terhimpit sangat, terhimpit. Ni lagi-lagi situasi keadaan hari ni tuan-tuan sangat-sangat sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Bukan susah lagi, sangat-sangat susah, sangat-sangat perit. Jadi perit tadi tuan-tuan, tidak ada jalan kecuali selain daripada kita berusaha. Perlu tak berusaha? Perlu berusaha. Tapi selain tu perlu disandarkan, disokong dengan memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yumdidkum, maka Allah Taala akan banyakkan harta. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah Taala berikan anak. Anak ni tuan-tuan, anak susah nak dapat anak, susah dapat keturunan, banyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah. Sebabnya zaman Hasan Al-Basri dulu tuan-tuan pernah diceritakan bagaimana kisah seorang lelaki kaya, dia datang jumpa Hasan Al-Basri. Datang menemui Hasan Al-Basri tuan-tuan, dia menceritakan tentang perihal dia. Aku kaya, dia kata, tapi aku tak ada anak, dia kata. Aku kahwin kali pertama tak dapat anak, kahwin pula yang kedua tak dapat anak, isteri yang ketiga kahwin lagi tak dapat anak, kahwin keempat pun tak dapat anak, dia kata. Jadi Hasan Basri kata, Hasan Basri baca ayat tadi tuan-tuan. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Laki tadi balik tuan-tuan, dia pun beristighfar, memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Taala. Bahkan bukan sekadar dia disuruh, dia perintah pada isteri keempat-empat isterinya untuk beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Taala. Sebulan lepas tu tuan-tuan, lelaki tadi datang ni Hasan Al-Basri, balik jumpa Hasan Al-Basri. Lalu diceritakan kepada Hasan Al-Basri, keempat-empat isterinya dah hamil. Allahu Akbar, tabarakallah tuan-tuan, Masya Allah. Ni dia. Hebatnya penangan tentang istighfar. Kita yang jadi susah ni tuan-tuan sebab banyak dosa. Dosa kita ni tak semestinya dosa yang kita nampak. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kita lalai, kita leka. Itu dosa. Hari ni dah baca Quran ke belum? Hari ni dah beristighfar belum? Solat kita macam mana? Solat yang penuh dengan kelalaian. Solat tak? Solat. Solat, kita solat. Tapi solat yang penuh lalai tu maksiat tuan-tuan. Solat yang penuh dengan kelalaian, itu maksiat. Jadi solat yang sebenar ialah solat yang penuh dengan pengabdian pada Allah SWT. Macam mana kita datangkan sifat pengabdian kita pada Allah. Kita duduk depan Allah. Tuan-tuan, kita ada anak. Kita ada anak. Kita panggil anak kita. Lalu kita bercakap dengan anak kita. Mat, macam mana hari ni belajar PDPR, okey ke tak? Dia duduk depan kita, tapi mata dia pandang ke kanan, pandang ke kiri, pandang ke langit, ke atap, ke dinding. Tuan-tuan, masa tu apa kita bagi? Tak ada benda lain kita bagi kecuali kita cepuk muka dia. Aku ni bercakap dengan kau, tapi kau pandang ke lain. Kita kalau orang bahasa dulu lah tuan-tuan. Bahasa sekarang tak ada dah. Bahasa dulu dipanggil apa? Kurang ajar. Kurang ajar, dia kata. Aku ni bercakap dengan kau, kau tengok muka aku. Yang kau pandang ke sana ke sini, kenapa? Kurang ajar, aku ni bercakap dengan kau, dia kata. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita solat, duduk, berhadapan dengan Allah, sebut nama Allah, bertasbih, tetapi dalam keadaan ingat asam pedas kat dapur. Dalam keadaan kita ingat kat sana, ingat kat sini, ingatan kita tak berikan sepenuhnya pada Allah SWT, ataupun dalam bahasa yang mudah, khusyuk. Tak ada. Jadi tu lalai. Lalai tu maksiat tuan-tuan. Jangan kita ingat kita dah sembahyang selesai, Allahu Akbar, tapi dalam sembahyang tu ada maksiat. Nanti Nabi SAW sebut bahawa sebesar-besar pencuri adalah pencuri di dalam sembahyang. Sahabat bertanya, apa pula? Macam mana boleh terjadi pula pencuri dalam sembahyang? Rupa-rupanya Rasulullah sebut orang yang tak khusyuk dalam sembahyang itu juga dipanggil sebagai pencuri. Sepatutnya diberikan hak Allah SWT, tidak diberikan. Tak diberikan sebagaimana yang dikendaki. Tak didatangkan sepenuhnya pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, sembahyangnya sah tak? Sah, selagi mana dia tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, solatnya sah. Tetapi solatnya kosong, na'udzubillah. Tak memberikan apa-apa impak kebaikan pada diri dia, kehidupan dia di dunia, apatah lagi kehidupan dia besok di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan, di sini Allah Taala sebut wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman. Keimanan tu penting tuan-tuan, sangat-sangat penting. Keimanan, keyakinan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan apa yang diperkatakan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin dengan keyakinan tadilah dapat kita taat. Yakin datang taat. Kita tak akan boleh jadi seorang hamba yang taat pada Allah, seorang hamba, seorang umat yang mentaati apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita benar-benar terlebih dahulu yakin terhadap Allah, yakin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin terhadap hari akhirat. Itu penting tuan-tuan. Yakin adanya hari akhirat. Itu sebabnya rukun iman tu bukan main-main. Beriman pada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada malaikat-malaikat Allah, yakin kepada kitab-kitab Allah, yakin kepada Nabi dan Rasul Allah, yakin terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakin kepada hari akhirat, yakin terhadap qada dan qadar. Itu penting. Kena perinci. Perkara itu kena perinci betul-betul, faham, kemudian perlu dipasakkan dalam diri kita dan dalam kehidupan kita, supaya menjadi hamba yang berjalan dalam keadaan meyakini Allah. Macam mana kita nak jadikan kehidupan kita ni tuan-tuan, seorang hamba yang melalui kehidupan dalam keadaan yakin pada Allah, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu benda yang perlu dididik, ditarbiah. Jiwa perlu ditarbiah, akal perlu ditarbiah, dididik, dibentuk. Ya tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dibentuk daripada kecil. Merah, cili merah ni pedas dalam kepala. Cili merah ni pedas. Pegang je cili merah, makan pedas. Kita dibentuk. Ni nama dia gula. Gula ni manis, sifat dia manis. Ni dibentuk, akal kita dibentuk. Jangan lalu bawah orang tua kata, jangan lalu bawah penyidai baju. Penyidai baju. Nanti begini. Bentuk pemikiran tadi dia bentuk, sehingga akhirnya kita takut nak main bawah penyidai baju. Jangan langgar busut, jangan langkah busut. Ni pemikiran. Kalau benda-benda yang macam tu kita boleh bentuk pemikiran kita untuk kita yakin, dan akhirnya kita ikut tuan-tuan. Apatah lagi yang sepatutnya kita letakkan keimanan dan keyakinan kita. Kena didik, dibentuk, ditarbiah dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita, supaya akhirnya kita betul-betul menjadi orang yang betul-betul beriman, meyakini akan Allah dan meyakini akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini hari akhir, adanya hari akhirat. Ni kena yakin betul-betul. Bukan yakin semata-mata hanya sekadar pengetahuan. Dia ada orang yakin hanya sekadar tahu. Hanya sekadar dia tahu saja. Yakin tak? Yakin. Hanya pada ungkapan. Itu sebabnya keyakinan itu dibentuk dengan 3. Kesempurnaan keimanan dan keyakinan seseorang itu terbentuk dengan 3. Yang pertama tuan-tuan, iktikad akidah. Ini yang kita kena bentuk, yang kita bincang tadi. Perlu dibentuk. Perlu dibentuk di sini. Keyakinan tadi. Kemudian dibentuk dengan akal, dibentuk dengan ungkapan, dibentuk yakin tadi. Yang ketiganya dengan amalan harian kita, kehidupan kita, ketiga-tiga. Dibentuk dengan iktikad, akidah, pegangan, pemikiran. Kemudian yang kedua dengan lisan, ungkapan kita bentuk tuan-tuan. Kemudian kita didik pula dengan keyakinan tadi. Kita cuba menelusuri ataupun membajai ataupun menjadikan kehidupan kita tu penuh dengan keimanan, keyakinan. Apa sekalipun. Daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, daripada kita lahir sampailah kita mati. Semua perkara yang kita lalui setiap saat detik dalam kehidupan kita perlu bukan kapet, satu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Perlu disulami. Disulamkan kehidupan kita ini dengan sentiasa dengan keimanan yang benar-benar pada Allah. Jadi baru cantik. Ni masalahnya, kadang-kadang iman ni dekat sini. Kat sini tak ada iman. Hari ni ada iman, besok tak ada iman. Ni sekarang ada iman, kejap lagi tak ada iman. Dekat sini ada iman, dekat sini tak ada iman. Dekat masjid ada iman, dekat rumah tak ada iman. Pegang handset tak ada iman, simpan handset ada iman. Ni tuan-tuan, kita kena tengok betul-betul. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini.
Sebagai kesimpulan, marilah kita memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah SWT. Satu kewajipan mohon ampun pada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Tapi kalau tak berdosa, kita dituntut sama ada sunat ataupun harus untuk sentiasa beristighfar, mohon ampun pada Allah SWT. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjukkan kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjukkan kelemahan saya sendiri. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.